What's up guys, apa khabar semua? Aku harap korang sihat. Welcome back to my channel. Selamat datang ke channel aku kali ini. Hari ini, siapa yang belum kenal lagi aku Muhammad Akifuddin. Siapa yang belum tengok lagi video ni ataupun kali pertama korang tengok video di YouTube channel aku ni, so untuk korang baru kenal, aku Akif. Aku biasakan panggilan Akif macam tu, ataupun aku bahasakan aku kau je. And then siapa yang baru kenal channel aku suka buat vlog. Aku suka buat kisah seram, perkongsian kisah seram. Mana-mana daripada kisah seram yang dikongsikan ataupun kisah seram yang ada pernah dikongsikan di media sosial atau blog, mana-mana blog. Okey geng, tanpa melengahkan masa, hari ini dah lama tak buat vlog, dah lama aku tak buat kisah seram. So kali ini aku come back dengan kisah seram yang baru aku nak kongsikan setelah beberapa bulan aku tak buat kisah seram. Okey geng, aku tak nak lengahkan masa. Let's go to start it. Okey, kisah kali ini dikongsikan melalui mistik daripada M-Star, yang mana M-Star pernah kongsikan di blog dia orang, yang mana kisah seram mengenai pelajar asrama yang pernah berlaku dan pernah dikongsikan cerita ini pada Khamis 30 Januari 2020. Kisah ni ditulis oleh Muhammad Al-Qayyum Azizi daripada M-Star, yang mana kisah ni yang dikongsikan daripada orang lain pada M-Star untuk M-Star kongsikan kepada kita semua. So mungkin korang belum tahu lagi, and then jom kita mulakan kisah sekarang. Pengalaman tinggal di asrama memberi pelbagai memori berharga, termasuk kisah-kisah pelik dan kisah seram yang sering dikaitkan dengan asrama. So ramai orang kata kalau tinggal di asrama ni kejadian misteri, histeria selalu berlaku. Itu belum lagi dengar bunyi perkara pelik di bilik ataupun bilik kosong. Dan ketika pelajar balik kampung, ia seolah-olah sudah menjadi satu perkara biasa untuk berhadapan dengan situasi seram di asrama, sehingga timbul pelbagai kisah dan kejadian yang dikatakan pelik tetapi benar. Geng, jom. Kisah ni terjadi pada Muhammad Fitri. Okey, kejadian menipanya masih mampu membuat bulu romanya meremang setiap kali terkenang kejadian misteri asrama. Okey, Fitri memberitahu kisah seram ni mula menyelubungi dirinya apabila dia tukar ke sebuah sekolah di kawasan luar bandar. Kawasan mana tak perlu didetailkan, tetapi yang didetailkan di sini adalah di negeri Kedah. Katanya kalau katil diikat loceng, bunyi kanak-kanak berlari di koridor itu biasa baginya di kawasan asrama beliau. Fitri, kisah seram menimpa dirinya bermula apabila rakan-rakan sebiliknya meminta dia berpindah katil meskipun warden asrama telah menetapkan dirinya menggunakan katil di bahagian bawah. Fitri ni tak nak membantah dan Fitri terus memindahkan barangnya ke katil bahagian atas, dan sempatlah bertanya kepada kawannya kenapa tidak boleh gunakan katil dekat bawah tu. So dalam kepala Fitri ni ketika tu macam-macam persoalan, tapi kerana tidak mahu persoalkan dengan rakan sebiliknya, dia turutkan. Bulu romanya terus menegak apabila salah seorang penghuni door tu, iaitu penghuni asrama juga, memberitahu katil itu mengeluarkan bunyi bising memandangkan terdapat loceng yang diikat di tiang katil dekat bawah. So
katanya lagi warden asrama yang mengikat loceng tu dengan alasannya memberitahu bila mereka harus perlu tidur. So maksudnya warden yang buat loceng tu, letak loceng gantung dekat bahagian katil di bawah untuk memberitahu bila mereka perlu harus tidur. So Fitri ni mula pelik lah, pelik, risau macam mana kan. Lepas tu warden ni akan bunyikan loceng itu. Macam mana warden tu, sedangkan warden tu tak duduk dekat asrama tu, bilik tu, tapi macam mana warden tu boleh bunyikan loceng tu? Soalan daripada Fitri lah, macam terfikir apa benda kan. So dia buat tak tahu je, just menganggap mereka cuba kenalkan dia lah. So sangkaan Fitri meresek apabila pada hari sama selepas solat maghrib dia mula menerima gangguan selepas enggan mengikut rakan-rakannya ke dewan makan selepas pulang daripada surau sebab dia ingin menukar kain pelekat ya. So satu hari tu Fitri mula diganggu. Bila satu masa tu Fitri nak lepas maghrib apa semua daripada surau, dia balik sekejap kat bilik dia nak tukar kain pelekat, and time itulah dia diganggu. Sebaik saja Fitri beritahu, dia terdengar tapak kaki kanak-kanak sedang berlari di koridor. Namun sangkaannya ialah anak kepada warden. Fitri ni macam ingatkan budak-budak ataupun anak warden dekat asrama tu yang berlari dekat koridor. Macam Fitri ingat macam okey, dia sangkakan yang anak warden tu sendiri lah yang berlari dekat kawasan koridor. Tapi dia cuba positifkan diri, tapi tiba-tiba satu bau yang pelik dan saya tertanya-tanya dari mana datang bau tu. Kata Fitri macam bunyi tu tiba bau timbul. And lepas tukar je seluar, terus keluar daripada dewan tu, pergi makan sebelum rakan-rakan lain menegur wajah Fitri ni pucat. Lepas tu sampai dekat sana, Fitri terus ceritakan apa berlaku pada member-member dia orang lah. So reaksi kawan-kawannya, kata Fitri terus berubah. Dan salah seorang daripada mereka ialah Syafiq tiba-tiba mengatakan dia dah tahu ada orang baru. Maksudnya penghuni dalam tu, dia tahu lah ada kehadiran orang baru dekat asrama tu. Jadi dan diminta kami semua tidur berkelompok lah atas lantai pada malam tu. So diorang berpakat macam Fitri, kawan-kawan Fitri ni, Afiq, Syafiq ni diminta si Fitri ni tidur ramai-ramai dekat lantai, ramai-ramai berkelompok supaya tak rasa takut tu. Tapi ada yang tak kena dekat Fitri. Fitri cadangkan agar maklum apa yang terjadi ni bagi tahu warden dulu. Lepas tu kawan-kawan dia cakap lah, perkara ni kalau bagi tahu dekat warden pun benda ni sia-sia. Sebab pernah dikatakan lapor kepada warden, bila pesan dekat warden hanya cakap baik kelakuan maka baiklah segala-galanya. So maksudnya warden tu macam indah tak indah aje, ambil pot dengan tak je. Sebab warden anggap kalau berkelakuan baik maka benda tu semua benda baik lah jadi. So bukan saja mereka, saya sendiri pun tak faham kata Fitri dengan pesanan warden macam tu. Tapi malam tu memang kami tidur beramai-ramai dan Syafiq meminta saya tidur di tengah-tengah. Buat saya bertambah seram apabila Syafiq turut menghulurkan buku Yasin dan minta saya baca apa sahaja surah yang saya hafal dan faham maksudnya, kata si Syafiq lah. So ketika tu dalam jam menunjukkan dalam 12.40 tengah malam, loceng tu tak berbunyi. Dan pelik lah, budak-budak asrama tu biasa pukul 12 loceng tu dah berbunyi lah, tapi malam tu tak berbunyi. So Am ni menutup semua tingkap dalam bilik mereka kecuali
yang terletak di katilnya dibiarkan berbuka, namun loceng itu terikat di katil itu masih belum mengeluarkan bunyi. Pelik dengan situasi itu, Fitri ni dan Am, dia orang tanya lah, sama-sama dia orang ada membawa barang seperti yang menjaga atau melindungi korang lah. So Fitri ni pun jawab lah dekat Am. Bila Am tanya kan, ada bawa barang ke ataupun beli benda-benda yang lindung diri ke atau penahang ke apa semua kan. So Fitri jawab, saya tak boleh bawa apa-apa barang kecuali sebatang jarum lama pemberian nenek yang disimpan dalam kotak pensel. Dan Am mula rasa sesuatu yang tak kena. So dalam mereka buat andaian mengenai jarum tu, tiba-tiba loceng berkenaan bunyi nyaring dan Am minta saya pejamkan mata seketika sekiranya ternampak sebarang kelibat. Kami semua terus baring dan saya menghadap ke kiri. Saya rasa macam seperti ada sesuatu yang merenung kami. Dan bila kami melihat ujung penjuru dong tu, seperti ada bayang-bayang seekor monyet yang berbulu hitam dan tangannya sangat panjang. Saya rasa terkejut dan saya terus pejamkan mata. Sumpah masa tu ia sangat menakutkan. Pertama kali saya lalui perkara ni dan saya tertidur macam tu saja. Bila pagi semua macam biasa, tiada apa-apa berlaku. Saya tetap tanya pada Am benda yang saya nampak semalam dan terkejut jawapan yang diberikan Am, iaitu Am beritahu benda yang dilihat itu yang dilepaskan oleh warden yang menjaga asrama tu, yang mengawasi pelajar di asrama tu. So dalam keadaan tidak sihat selepas mengalami ngeri tu, Fitri beritahu kawan-kawannya bimbang pasal diri dia dan bertanya sama ada dia ada berada dalam keadaan baik ke. Fitri tanya dia orang lah, macam benda ni pernah terjadi tak? Benda ni pernah berlaku tak? Pernah munculkan diri tak? Sebab apa yang jadi semalam pernah terjadi tak? Macam Fitri tanya dia orang lah. So Syafiq ni beritahu lah. Syafiq beritahu benda ni pernah dihalau dan tidak pernah berjaya kerana ada sahaja halangan lebih menyerangkan dan seperti tahu niat kita yang menghalaunya. Mungkin ini tempat asal dia, kata Syafiq lah. So tidak, Fitri ni tak nak tunggu lama. Fitri telefon bapak dia, cerita kejadian sebenar, and then dia bagi tahu apa masalah yang terjadi apa semua. Tapi sebelum sempat ayah dia datang, ayah si Fitri ni datang, warden sendiri panggil Fitri dan bagi tahu, saya minta kamu pindah keluar daripada asrama atau tukar sekolah, dan tidak memberikan alasan mengapa dan apa-apa sebab Fitri perlu buat sedemikian. Sebab sehingga ke hari ini Fitri ni masih tertanya-tanya mengapa dia rasa seperti saya ni seolah-olah yang menghalang di asrama. So walaupun peristiwa itu dah lama, kata Fitri, masih segar di ingatan. So maksudnya Fitri ni menjadi penghalang kepada warden penjara tu, yang mana warden penjara tu sendiri yang memelihara sesuatu barang untuk menjaga asrama tersebut. Tapi kita tak tahu adakah betul warden penjara tu yang memelihara atau warden penjara tu lebih memahami situasi sebenar dekat sana. So kita berfikiran positif dan harap cerita ini dapat dikongsikan dan menjadi iktibar kepada kita semua. Di mana tempat yang kita tak biasa, janganlah terlalu gembira. Terima kasih semua kerana melihat video ini. Aku harap korang enjoy. Aku harap korang menjadikan satu benda hiburan, bukan taksub. Kita jumpa the next kisah seram. Ciao.